Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam kelas virtual Tasawuf Islam KSSM tingkatan 4. Baik. Hari ini kita akan masuk kepada pelajaran 1, iaitu Islam adalah cara hidup. Mari bersama-sama Ustazah. Baik. Dalam pelajaran 1, iaitu Islam adalah cara hidup, ada standard kandungan mengamalkan Islam sebagai ad-din dan melaksanakan tuntutannya dalam kehidupan. Baik, standard pembelajaran di dalam tajuk ini ialah pelajar-pelajar dapat menyatakan beberapa perkara di sini, iaitu pertama, menyatakan maksud Islam sebagai ad-din. Yang kedua, dapat menjelaskan pengertian Islam, iman dan ihsan. Jadi apa beza iman, Islam dan ihsan? Akan kita perjelaskan nanti. Yang ketiga, menghuraikan rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Yang keempat, dapat menilai kepentingan mengamalkan rukun iman, rukun Islam dan juga ihsan dalam kehidupan seharian. Yang kelima, dapat mencadangkan tindakan yang boleh dilakukan untuk mengamalkan Islam sebagai ad-din ataupun sebagai cara hidup secara syumul dan menjadikannya sebagai asas tindakan serta panduan dalam kehidupan. Baik, mari sama-sama kita lihat 1.1, iaitu maksud Islam sebagai ad-din. Baik. Islam ialah agama Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Bermakna Islam bukan untuk hanya umat ataupun bangsa-bangsa tertentu, tetapi ia adalah untuk seluruh umat manusia. Yang dimaksudkan dengan Islam sebagai ad-din ialah Islam adalah cara hidup yang lengkap, merangkumi akidah, ibadah dan juga akhlak. Maknanya ajaran Islam ini lengkap dan merangkumi akidah, iaitu kepercayaan ataupun pegangan, ibadah iaitu cara kita menyerahkan diri kepada Allah ataupun kepada Tuhan, dan juga akhlak ialah perilaku ataupun peribadi seseorang. Sama-sama kita lihat firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Maksudnya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ayat ini menunjukkan bahawa pengiktirafan Allah terhadap agama Islam. Bermakna agama Islam adalah agama yang diiktiraf oleh Allah. Baik, sebagai nilai penghayatan di sini, apa yang boleh kita ambil ialah agama Islam telah pun sempurna, dan agama Islamlah agama yang diredai Allah, dan ini merupakan nikmat yang terbesar bagi umat manusia, sehingga kan kita tidak boleh lagi ataupun sehingga kan kita tidak memerlukan agama yang lain daripada Islam. Baik, sekarang mari kita lihat sebab apa manusia perlu kepada Islam sebagai satu cara hidup. Ya. Pertama, Islam memandu arah hidup manusia supaya mengikut syariatnya. Apa syariatnya? Ya, maksud syariat ialah peraturan ataupun undang-undang dalam melaksanakan sesuatu perintah agama, ya. Jadi Islam telah memandu umatnya ataupun manusia untuk mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, ya. Sesuatu syariat, contohnya pensyariatan solat, ya, puasa, zakat dan sebagainya. 2, cara hidup Islam ialah untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apa sahaja perbuatan di dunia akan mendapat balasan ataupun ganjaran di akhirat. Maknanya apa yang kita buat di dunia, semuanya akan dibalas di akhirat. Sebab itulah Islam perlu dijadikan sebagai cara hidup. Baik, yang ketiga, akal manusia terbatas untuk mengetahui hakikat kebenaran sesuatu perkara. Contoh tentang roh, tentang alam barzah, tentang malaikat. Kita tak akan dapat berfikir benda yang kita tidak nampak. Ya? Sebab itu dikatakan akal manusia terbatas. Dan yang keempat, Islam menjadi asas tata cara perhubungan manusia untuk mencapai keharmonian hidup bermasyarakat. Maknanya, di dalam Islam telah menyediakan cara-cara perhubungan sesama manusia. Begitu juga dalam bab ataupun dalam bidang-bidang yang lain.
Seterusnya kita lihat 1.1.2 iaitu pengertian Islam, iman dan ihsan. Jadi apakah perbezaan antara ketiga-tiga ini? Selepas ini murid-murid pasti kamu pasti dapat membezakan antara ketiga-tiga perkara ini. Baik, yang pertama, Islam. Apakah maksud Islam? Dari segi bahasa bermaksud sejahtera, selamat dan penyerahan. Baik. Dari segi istilah ialah taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya, beroleh kesejahteraan dan keselamatan apabila berserah kepadanya. Maknanya, apabila kita taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka kita akan beroleh kesejahteraan dan keselamatan dalam hidup. Yang kedua, iman. Apakah yang dimaksudkan dengan iman? Iman ialah yakin dan percaya. Ini dari segi bahasa. Dari segi istilah, iman ada tiga benda ada tiga perkara, iaitu membenarkan dalam hati, berikrar dengan lidah dan beramal dengan anggota badan terhadap segala perintah Allah dan suruhan Allah. Jadi apakah yang nak dibenarkan dalam hati? Membenarkan dengan hati ialah kalimah syahadah yang telah diikrarkan dengan lisan, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lidah kita ataupun lisan kita berikrar dan hati kita membenarkan apa yang telah diikrarkan oleh lisan kita. Seterusnya kita amalkan dengan anggota badan kita segala perintah Allah. Contohnya solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan iman. Manakala ihsan dari segi bahasa maksudnya ialah berbuat kebaikan. Dari segi istilah, kesungguhan dalam melakukan sesuatu ibadah dan pekerjaan semata-mata kerana Allah. Maksudnya, apa saja perbuatan yang kita lakukan, sama ada ibadat ataupun pekerjaan, kita lakukan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan ihsan. Seterusnya kita pergi kepada 1.1.3 iaitu rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Baik, jika kamu rujuk buku teks, kamu akan dapati satu QR code tentang hadis Jibril. Kamu boleh scan dan mari bersama-sama Ustazah. Baik, rukun Islam, rukun iman dan ihsan termaktub dalam sebuah hadis yang masyhur yang dikenali sebagai hadis Jibril. Baik, hadis Jibril ataupun hadis Jibril ini adalah sebuah hadis yang mengandungi definisi tentang Islam, iman dan juga ihsan serta tanda-tanda hari kiamat menurut akidah Islam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Umar bin Al-Khattab dan terdapat di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Seterusnya kita lihat rukun Islam. Apakah rukun Islam yang pertama? Rukun Islam yang pertama ialah mengucap dua kalimah syahadah. Apakah yang terdapat di dalam ucapan dua kalimah syahadah ini? Baik, yang pertama, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyaksian ini ialah asas kepada penerimaan sesuatu ibadat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, penyaksian kalimah syahadah ini adalah asas Allah menerima sesuatu ibadat. Maknanya, kalau kita sesat, ibadat kita tidak akan diterima. Rukun Islam yang kedua ialah menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. 5 waktu sehari semalam, bukan sehari satu waktu. Jadi murid-murid kena pastikan satu hari mesti 5 waktu solat ditunaikan. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan solat fardu? Okey, solat fardu ialah ibadah yang mengandungi perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Maknanya kita mulakan ibadat solat ini dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi, iaitu salam. Solat yang wajib ditunaikan ialah subuh, zuhur, asar, maghrib dan
Isyak ya. Jadi pastikan murid-murid mesti ya, kamu mesti pastikan 5 waktu ini tidak ditinggalkan jika tidak ada keuzuran. Seterusnya kita lihat rukun Islam yang ketiga iaitu mengeluarkan zakat. Ya, mengeluarkan zakat bermakna ibadat dengan cara mengeluarkan harta yang tertentu pada kadar tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya harta tertentu. Bukan semua harta, tetapi ada harta-harta yang tertentu yang perlu dikeluarkan zakat dan juga ada kadarnya, ya. Kadar tertentu untuk dikeluarkan zakat serta syarat-syarat yang tertentu. Dan zakat yang wajib ini terdiri daripada zakat fitrah dan juga zakat harta. Seterusnya rukun Islam yang keempat ialah berpuasa pada bulan Ramadan, iaitu ibadat dengan cara menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sehinggalah terbenam matahari berserta dengan niat. Ya, terbit fajar ni maknanya subuh itulah ya. Kemudian sehingga terbenam matahari. Terbenam matahari ni maksudnya waktu maghrib ya. Betul. Berserta niat. Puasa yang wajib ditunaikan ialah selama sebulan bagi yang cukup syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syarat wajib berpuasa. Puasa yang wajib dilakukan selama sebulan ialah puasa apa? Betul, puasa di bulan Ramadan ya, iaitu bagi orang yang telah cukup syarat-syaratnya. Bagi orang yang tidak cukup syarat tidak diwajibkan berpuasa. Seterusnya, rukun Islam yang kelima ialah mengerjakan haji bagi mereka yang mampu. Haji ialah satu ibadat yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Mekah pada bulan-bulan tertentu. Dan melakukan ibadat haji ini wajib sekali seumur hidup dengan syarat-syarat tertentu. Yang wajib tu hanya sekali dalam seumur hidup. Ya, jika buat berkali-kali itu maknanya sunat ya. Untuk mengerjakan haji mestilah bagi mereka yang mampu. Mampu yang bagaimana? Mampu dari aspek harta dan juga kesihatan. Harta ni salah satu contohnya ialah wang ya, dan kesihatan ialah tubuh badan ya. Seterusnya mari sama-sama kita lihat rukun iman ya. Ada 6 perkara semuanya. Yang pertama ialah beriman kepada Allah ya. Maksudnya yakin dan percaya tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya tanpa sebarang keraguan. Itulah yang dikatakan beriman kepada Allah. Yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Ya, malaikat. Okey, maksudnya yakin dan percaya kewujudan malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan Allah daripada cahaya dan sentiasa taat menjalankan tugas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya rukun iman yang ketiga iaitu beriman kepada kitab-kitabnya, yakni kitab-kitab Allah ya. Okey. Maksudnya di sini ialah yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya sebagai panduan hidup manusia. Seterusnya rukun iman yang keempat iaitu beriman kepada para nabi dan rasul ya. Okey, iaitu yakin dan percaya para nabi dan rasul ialah lelaki pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan wahyu kepada mereka. Ya, maksudnya Rasul mendapat wahyu, begitu juga dengan Nabi mendapat wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Baik, rukun iman yang kelima ialah beriman kepada hari akhirat. Uraiannya, yakin dan percaya bahawa suatu hari nanti alam ini akan musnah, akan hancur berkecai, rosak binasa. Semua manusia akan dibangkitkan semula dan akan dihisab untuk menerima balasan sama ada syurga atau neraka. Baik, seterusnya rukun iman yang keenam ya, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Maksudnya
yakin dan percaya bahawa segala yang berlaku kepada manusia dan alam keseluruhannya telah ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi. Ya, maknanya apa yang berlaku di dalam dunia ini, segala yang berlaku baik atau buruk adalah ketentuan daripada Allah. Qada maknanya pelaksanaan. Qadar maknanya ketentuan yang telah Allah tetapkan sejak azali lagi. Pelaksanaan itu adalah semasa di dunia. Jadi lengkaplah 6 rukun iman, iaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi dan rasul, hari akhirat dan juga qada dan qadar. Baik, seterusnya ihsan. Ihsan merupakan keadaan di mana manusia melakukan ibadah dan pekerjaan dengan penuh kesungguhan semata-mata kerana Allah. Maknanya apa saja ibadat yang kita lakukan dan apa saja pekerjaan yang kita lakukan secara bersungguh-sungguh, semuanya kerana Allah. Ihsan terhasil daripada gabungan sifat ikhlas serta perasaan takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, dia ikhlas melakukan perbuatan atau pekerjaan tersebut dengan rasa takut kepada Allah. Dan tunduk kepada Allah ni maknanya tunduk pada perintah Allah. Baik, kita ambil contoh bersedekah. Ya, bagi orang yang merasa takut ibadatnya tidak diterima oleh Allah, maka dia akan bersedekah dengan ikhlas tanpa meminta balasan ataupun meminta puji-pujian. Ihsan akan mendorong manusia untuk sentiasa mempertingkatkan kualiti ibadah dan pekerjaan. Maknanya kalau ada orang yang memiliki sifat ihsan, dia akan terdorong untuk meningkatkan lagi kualiti ibadah dia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ihsan ialah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Dan sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan dan amalan kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, jadi untuk mendapatkan ihsan ni, kita kena yakin seolah-olah Allah melihat apa yang kita sedang lakukan. Baik, sama-sama kita lihat di sini contoh ihsan. Okey. Di dalam perbualan murid-murid ni. Okey, soalan rakan yang pertama. Apakah contoh aplikasi nilai ihsan dalam kehidupan? Ya. Jadi rakan-rakannya, tiga rakan ni menjawab, ya. Baik. Rakan yang pertama, belas kasihan kepada haiwan kerana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini salah satu contoh ihsan ya terhadap haiwan. Yang kedua, sahabatnya yang kedua pula berkata, kita berbuat baik kerana tahu Allah Maha mengawasi kita dan ada balasan baik di akhirat nanti. Saya suka tolong jiran saya walaupun kami berlainan agama dan bangsa. Ini salah satu contohlah ihsan ya, iaitu berbuat baik sesama jiran. Dan sahabat yang ketiga pula berkata, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kita tidak boleh mengumpat dan mengata orang lain. Ini antara sifat ihsan di mana kita yakin Allah sedang mendengar apa yang kita perkatakan. Jadi apabila kita yakin Allah sedang mendengar, kita takut untuk mengumpat dan mengata orang lain. Demikianlah beberapa contoh ihsan. Seterusnya 1.1.4 iaitu kepentingan rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. Baik, sama-sama kita lihat kepentingan rukun Islam. Okey, apa kepentingannya? Pertama, rukun Islam merupakan asas ketaatan kepada ajaran Islam. Ya, rukun Islam yang 5. Yang kedua, menjamin hubungan baik antara manusia dengan Allah. Contoh dalam ibadat solat. Yang ketiga, merupakan kunci kejayaan di dunia dan akhirat. Maknanya apabila kita melakukan kesemua rukun Islam dengan ikhlas, ya, mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka itulah kunci kejayaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan yang keempat,
Pentingnya rukun Islam adalah kerana ia membawa kebahagiaan di dalam hidup manusia, ya, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Yang kedua iaitu kepentingan rukun iman. Apakah kepentingan rukun iman? Pertama, iman merupakan syarat amalan diterima oleh Allah. Sebab itu ia penting, ya. Jika iman tidak benar ataupun iman tersesat, maka amalan seseorang tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman menghubungkan makhluk dengan Allah dari sudut kepercayaan dan keyakinan yang bersumberkan wahyu. Contohnya menghubungkan manusia dengan Allah, malaikat dengan Allah, ya, dan juga makhluk-makhluk yang lain, ya. Dan yang ketiga, menegaskan konsep mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai ajaran yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Maksud mengesahkan Allah ni ialah Allah itu hanya satu, ya, satu. Allah Esa maknanya Allah satu. Okey? Baik, jadi semua nabi dan rasul daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kepentingan ihsan. Apa yang pentingnya ihsan? Apa pentingnya ihsan? Pertama, dapat merasakan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi dan melihat segala gerak-geri manusia sepanjang masa. Yang kedua, mengajar manusia untuk berbuat baik kepada manusia dan juga makhluk yang lain, seperti dalam perbualan tadi, ya, terhadap binatang seperti kucing, anjing dan sebagainya, ya, sebab mereka juga adalah makhluk Allah. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang harmoni. Kerana apabila masing-masing menjaga sifat ihsan, kasih, berlakulah hubungan yang baik dan seterusnya menjamin masyarakat yang harmoni. Baik, 1.1.5, Islam adalah cara hidup yang lengkap. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agamamu. Ayat daripada surah Al-Maidah ayat 3. Baik. Islam ialah agama yang sempurna dan lengkap. Jadi, apakah tindakan yang boleh kita lakukan untuk menjadikan Islam sebagai cara hidup? Yang pertama, membaca, menghayati dan mengamalkan Al-Quranul Karim, ya. Kita baca, kita hayati dan kita amalkan isi kandungan Al-Quran, kerana Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Yang kedua, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan dalam segala tindakan, kerana akhlak Rasulullah sangat sempurna. Yang ketiga, menghayati sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan menghayati sirah dan perjuangan Rasulullah akan menjadikan kita sebagai seorang Islam yang mempunyai sifat ihsan. Yang keempat, menghayati sirah perjuangan para sahabat dan juga salafus soleh. Sahabat ni maksudnya orang yang pernah bertemu dan hidup bersama Rasulullah. Manakala salafus soleh ini pula terdiri daripada tabi'in. Maksudnya murid kepada sahabat-sahabat Nabi dan generasi selepas itu, murid kepada murid kepada murid, ya. Okey, maknanya ada 3 generasi lah. Okey, baik. Yang kelima ialah apa tindakan yang boleh kita lakukan? Menghayati. Yang kelima, dan tindakan yang boleh kita lakukan seterusnya ialah menghayati dan melaksanakan rukun Islam, rukun iman dan ihsan dalam kehidupan kita seharian. Mana kita apply, kita buat. Bukan sekadar kata atau bercakap atau yakin, tetapi kena buat. Baik, yang keenam ialah mendalami ilmu asas Islam yang terdiri daripada bidang akidah, syariat dan juga akhlak. Maknanya kita tak boleh mendalami satu saja. Ketiga-tiganya kita perlu dalami. Macam mana nak dalami? Kena belajarlah. Kena menuntut ilmu.
Baik, mari kita lihat simulasi yang terdapat di sini. Berdasarkan situasi berikut, nyatakan tindakan anda untuk mengamalkan Islam sebagai adin secara syumul dan menjadikannya sebagai asas tindakan serta panduan dalam kehidupan. Okey, situasi pertama. Kita tengok situasi pertama, ketika makan di sebuah restoran yang ramai pelanggan, saya terlihat gantungan tangkal azimat di dalam restoran tersebut. Cadangan kepada kita. Okey, yang pertama tindakan yang perlu saya lakukan ialah saya akan menasihati pengusaha restoran tersebut supaya berhati-hati dalam mengamalkan perkara yang boleh menjejaskan akidahnya. Nasihatlah ataupun membuat teguran membuat teguran. Kalau kamu beranilah, kalau kamu tak berani, mungkin tindakan yang boleh kamu lakukan ialah membuat laporan. Tetapi sebelum membuat laporan, eloklah memberi teguran. Kalau kamu tak mampu memberi teguran, mungkin kamu meminta bantuan daripada pihak lain untuk membuat teguran. Okey, situasi yang kedua ialah anda melihat kawan anda sering solat berjemaah, namun beliau tidak menutup aurat ketika keluar dari rumah. Jadi apakah tindakan yang boleh anda lakukan? Dah tentulah nasihat ataupun memberi teguran ataupun menghadiahkan tudung. Baik, sebagai penilaian, murid-murid boleh cuba menjawab soalan di dalam latihan 1 dan juga di dalam latihan 2. Baik, sekian dulu daripada Ustazah. InsyaAllah kita berjumpa lagi di dalam pelajaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Terima kasih.